Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلم أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sudah pun masuk hari yang ke-7 daripada bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan malam-malam 10. Malam 10 ini menurut Ibnu Abbas dan lain-lain, yang dimaksudkan dengan malam-malam 10 ini adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, dia bukan benda yang biasa, tetapi ia adalah perkara yang luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahawa 1, 2, 3, 4 sampai 10 Zulhijjah adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa, sangat tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab istimewanya hari-hari tersebut, maka Allah berikan satu kelebihan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan ataupun waktu-waktu yang lain. Dengan sebab istimewanya 10 hari awal yang kita hari ini berada pada hari yang ke-7, kan? 10 awal ini adalah hari yang sangat istimewa di sisi Allah. Maka dengan keistimewaannya itu, Allah berikan satu kebaikan, Allah berikan satu kelebihan. Orang yang melakukan amal soleh dalam waktu-waktu tersebut, maka Allah akan berikan pahalanya banyak. Allah lipat kali gandakan pahala orang-orang yang melakukan amal soleh daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Macam mana kita sedar bulan Ramadan yang lalu, bulan kita perlu menjadikan bulan itu sebagai pesta ibadah. Maka kita banyakkan sedekah, kita banyakkan baca Quran, kita banyakkan zikir, kita banyakkan waktu sembahyang berjamaah. Bukan hanya sembahyang fardu, bahkan sembahyang sunat pun kita lakukan berjamaah. Sebab kita tahu hari-hari tersebut pahala kita Allah bagi banyak. Amalan kita tak banyak tara mana pun, tapi Allah berikan pahala lebih banyak daripada amalan itu kalau kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi bagaimana Allah berikan kelebihan dalam bulan Ramadan, maka kita pulun untuk beramal dalam bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita juga perlu pulun 10 Zulhijjah ini, kan? Sebab kelebihan itu juga Allah berikan di dalam awal 10 Zulhijjah. Maka ulama berbeza pandangan
dalam bulan Ramadan, kan 1 sampai hujung Ramadan. Jadi Ramadan, bila kita sebut bulan Ramadan, dia adalah bulan yang istimewa. Dan dalam sebulan Ramadan tu pula ada yang paling istimewa bila 10 akhir Ramadan. Kan? 10 akhir Ramadan ni dia lebih utama daripada 20 Ramadan yang awal. Ada 30, 10 yang last tu lebih utama daripada sebelum-sebelum dia. Maka ulama mereka berbeza pendapat, apakah Ramadan, iaitu 10 akhir Ramadan lebih utama daripada 10 awal Zulhijjah ataupun sebaliknya. Maka ada sebahagian sebut yang Ramadan lebih utama daripada Zulhijjah. Jadi 10 akhir Ramadan lebih utama daripada 10 awal Zulhijjah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata tak, sebaliknya. Yang mana lebih utama? 10 Zulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Kan? Tetapi ada pandangan yang ketiga, yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, bahawa pandangan yang ketiga ini mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan dan 10 awal Zulhijjah tu sama kuat. Dia seri-seri, tak ada siapa menang, tak ada siapa kalah. Yang awal tadi kata Ramadan menang, yang kedua kata Zulhijjah menang, yang ketiga seri, tak ada siapa menang. Sebab kedua-dua ni ada kekuatan yang tersendiri, kan? Jadi kalau di sebelah malam bulan Ramadan dia menang berbanding dengan 10 awal Zulhijjah. Tetapi kalau waktu siang Zulhijjah menang mengalahkan Ramadan. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah mana lagi baik, mana lebih utama? Kata mereka dua-dua sama naik, dua-dua sama kekuatan dia. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekuatan dia. Kalau belah malam Ramadan menang, kalau waktu siang Zulhijjah menang. Jadi serilah seri. Kalau waktu malam Ramadan menang, waktu siang Zulhijjah menang. Jadi pendapat ni apa asas dia? Kan? Asasnya adalah kerana di sebelah malam 10 akhir Ramadan itu, kerana ada satu hari yang sangat mulia di sisi Allah, hari yang sangat mahal nilainya di sisi Allah, iaitulah malam Al-Qadar. Kan? Jadi disebabkan adanya malam Lailatul Qadar, maka Ramadan menewaskan Zulhijjah. Tapi pada waktu siang Zulhijjah pula menewaskan Ramadan. Dia sudut keutamaan dia. Jadi Zulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan pada waktu siang dia. Kalau diukur siang 10 akhir Ramadan dengan siang 10 awal Zulhijjah, mana lebih utama? Jadi pendapat yang ketiga tadi disebut Zulhijjah lebih utama. Kalau waktu siang Zulhijjah, kalau waktu malam Ramadan. Sebab waktu siang Zulhijjah menang? Sebab dalam bulan Zulhijjah ada satu ibadah, ada satu waktu ataupun satu hari yang juga sangat istimewa di sisi Allah, iaitulah dipanggil sebagai hari Arafah. Jadi sebab adanya hari Arafah pada waktu siang, orang berwukuf kan waktu siang. Jadi dengan sebab adanya hari Arafah, maka Zulhijjah menang. Pada waktu malam, sebab adanya Lailatul Qadar, maka Ramadan menang. Jadi sama-sama kuat. Jadi apa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan bahawa bagaimana kita rasa mahalnya 10 akhir Ramadan, begitulah sebenarnya mahalnya 10 awal Zulhijjah. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan orang yang lakukan dalam 10 awal Zulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih Allah sukai daripada amalan pada awal 10 Zulhijjah. Maka sahabat jadi tertanya-tanya, apakah ibadah yang cukup kuat yang dilakukan dalam bulan yang lain, apakah dia tak boleh nak lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding amalan-amalan yang dilakukan dalam awal Zulhijjah? Apa dia? Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah.
Wahai Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah? Jihad ni tuan-tuan, orang yang keluar ke medan perang berhadapan dengan musuh Islam, tujuan untuk memertabatkan agama Allah, tak tahu hidup ataupun mati. Jadi sudah tentu pahalanya besar. Jihad ini bukan pahala yang kecil tuan-tuan sekalian. Dia adalah satu ibadah yang besar, jadi pahala pun besar Allah bagi. Sebab dia mempertaruhkan nyawa dia, ya imma masih dikandung badan ataupun mungkin dia terkorban sebagai syahid di medan perang. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibadah yang besar ni, walal jihadu fi sabilillah, apakah begitu juga jihad? Mana amalan yang dilakukan oleh Zulhijjah itu lebih Allah cintai? Maka kata Nabi SAW, walal jihad, walaupun jihad fi sabilillah, dia tidak lebih dicintai oleh Allah berbanding amalan yang soleh yang dilakukan pada awal 10 Zulhijjah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' bidzalika bi syai'in min dzalika, atau kama qala. Kata Nabi SAW, kecuali orang yang keluar dan terbunuh dalam medan perang sebagai syahid. Yang tu pahala dia lagi banyak lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi maknanya, apa saja amal soleh yang kita buat, apa saja amal soleh, bukan hanya sembahyang semata-mata, bukan hanya puasa, bukan hanya semata-mata ibadah-ibadah yang besar ni. Amal soleh daripada sekecil-kecil amalan yang baik itu termasuk dalam hadis Nabi SAW. Walaupun amalan yang baik itu kita buat hari-hari dah, sebelum Zulhijjah pun kita buat. Contohnya apa dia? Contohnya kita sembahyang, hari-hari kita sembahyang. Tapi tuan-tuan, sembahyang kita maghrib hari ini lebih banyak pahala dia daripada maghrib kita buat pada bulan Zulqa'dah ataupun kita buat nanti pada tanggal 20 Zulhijjah, 21 Zulhijjah. Hari ini pahala dia lagi banyak. Kita baca Quran, samalah Quran tu juga kita baca di bulan yang lain. Tapi hari ini kalau kita baca, Allah bagi pahala lebih. Kita beri makan kepada anak dan isteri dengan rezeki yang halal, itu juga amalan yang baik. Walaupun kita buat dah selama ni, dah 30 tahun kita menikah, 30 tahun kita menafkahi isteri dan anak-anak kita sampai ke hari ini, rupanya tuan-tuan secara tidak langsung setiap tahun kita beri makan kepada anak isteri kita pada 10 awal Zulhijjah, rupanya pahalanya banyak melimpah ruah Allah berikan kepada kita. Sebab itu bila bulan ataupun 10 awal Zulhijjah ni, tingkatkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita buat. Kalau selama ni kita sedekah sekian banyak, tingkatkan sikit macam kita buat di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan kita belanja lebih sikit isteri dan anak-anak kita, itu amalan yang soleh. Sebab kata Nabi SAW tadi, itu tidak ada amalan yang soleh yang lebih disukai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan dalam bulan 10 awal Zulhijjah. Maka buat saja apa saja amalan yang baik, tuan-tuan, pahala banyak Allah berikan. Malam ni saja tuan-tuan, dalam tempoh 2 jam, berapa banyak amal soleh yang telah kita lakukan. Boleh kira tak? Banyak kan? Kita datang ke masjid, satu, datang awal, kita angkat takbir dengan imam, itu amal yang dia tak sama pahala dengan orang yang sembahyang masbuk, kan? Kemudian kita sembahyang maghrib, dah 3 dah. Bukan hanya sembahyang maghrib, tapi kita buat berjamaah, dah 4 dah. Kemudian habis sembahyang maghrib kita zikir, dah 5 dah. Habis kita zikir, kita doa, dah 6 dah. Lepas doa kita buat ba'diyah maghrib, kan? Dah 7 dah. Habis ba'diyah maghrib kita sekali lagi berdoa, dah 8 dah. Habis kita berdoa, kita duduk dalam majlis agama, dah 9 dah, kan? Nanti habis kuliah kita sembahyang isyak, dah 10 dah. Bukan isyak biasa, tapi isyak berjamaah, dah 11 dah. Habis isyak kita buat ba'diyah, dah 12 dah. Habis ba'diyah kita keluar, sebelum kita keluar nampak tabung, kita buh duit dalam tabung, RM1 tak banyak mana pun, RM1 je kita buh, dah 13 dah. Keluar daripada suran, jumpa kawan, tegur, Assalamualaikum, bagi salam, dah 14 dah. Berapa banyak tuan-tuan ibadah yang biasa kita buat hari-hari biasa, tapi ternyata kita tak sedar,
kita buat benda yang sama sepanjang 10 hari dah hari yang ke-7. 7 Zulhijjah kita buat. Sebenarnya tuan-tuan pahalanya banyak. Kan? Cuma Allah tak bagi kita nampak. Kalau seandainya Allah bagi kita nampak, takkan ada orang yang sembahyang maghrib kat rumah. Betul ataupun tidak? Kan? Kalau seandainya pahala tu kita nampak, takkan ada ruang-ruang dalam surau ini yang tidak diduduki oleh orang. Betul ataupun tidak? Contohlah contoh. Okey, start besok siapa yang datang duduk dalam majlis agama, ikut kuliah agama, satu hari akan diberikan sebanyak 10,000. Contohlah, contohkan contoh. Benda tak mustahil, kita bagi contoh kan. 10,000 satu hari kuliah maghrib tak lama pun, setengah jam 45 minit dia. Kan? Sekali hadir 10,000. Besok 10,000 lagi. Lusa 10,000 lagi. Hari-hari tanpa henti. Ada tak orang yang akan tinggalkan majlis agama? Tak ada. Kan? Kalaulah dengan 10,000 kita terpancing, kita boleh datang dengan 10,000 yang Allah janjikan untuk kita jauh lebih banyak daripada itu. Kan? Cumanya kita tak nampak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi nampak? Kita sembahyang hari-hari dah berjemaah, tapi kenapa Allah tak bagi nampak? Kan? Kita sedekah hari-hari ni, kita nak juga tengok sekali pahala tu, supaya kita termotivasi dengan melihat pahala tadi. Tapi kenapa satu hari pun, sikit pun pahala kita tak pernah nampak? Allah tak pernah tunjukkan kepada kita. Sebab apa? Kan? Sebab tuan-tuan, jawapannya sebab pahala yang Allah akan berikan kepada kita dengan ibadah dan amal soleh kita buat itu, saiznya besar, dia mahal, dia berat. Dunia tak mampu nak tampung pahala sekecil-kecil pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang disayangi. Sekecil-kecil pahala pun dunia tak ada tempat nak letak dia. Macam contohlah kita kata ni gelas, kan? Ruang dalam dia kecil je. Orang bagi hadiah kepada kita hamper, maka kita tak boleh buah dalam ni. Sebab kita tak buah dalam ni, sebab dia tak ada ruang tempat letak hamper tu. Kan? Ataupun orang bagi hadiah kereta, macam mana nak buah kereta dalam ni? Sebab apa kita tak buah dalam ni? Bukan pasal kita tak boleh buah dalam ni, pasal benda tu besar. Maka tak ada tempat dalam ruang gelas ini untuk letak barang ataupun hadiah tadi tu. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala punya pemberian. Kan? Mana kita tahu benda tu mahal, benda tu besar? Sebab Nabi dah bagi tahu dah. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh pun pahala dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan seisi dia. Itu baru 2 rakaat sembahyang sunat. Sembahyang subuh belum lagi. Sembahyang yang fardu pahalanya lebih besar daripada sembahyang sunat punya pahala. 100 rakaat sembahyang sunat pun dia takkan sama pahala dengan sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat 2 rakaat pun dah lebih baik, lebih mahal, lebih indah daripada dunia dan seisi dia. Bagaimana kalau kita buat sembahyang fardu hari-hari, kan? Jadi sebab itu kita tak nampak pahala. Kalaulah satu hari Allah bagi nampak pahala, makna pahala tu murah, tuan-tuan. Kalau satu hari kita nampak, oh pahala ni macam ni rupanya, maknanya pahala tu dia standard dunia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pahala itu anugerah ataupun balasan atas ibadah kita ni bukanlah benda yang murah semurah itu. Tidak. Walaupun kita tengok rumah satu orang harga yang 40, 50, 60 juta. Apakah pahala Allah tu sama harga dengan tu? Tak, jauh lebih mahal daripada itu. Kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, daripada sekecil-kecil kebaikan yang kita buat hari ini, tuan-tuan, pasti dinilai oleh Allah dan diberikan ganjaran yang lebih banyak daripada kita lakukan kebaikan ini di dalam bulan-bulan yang lain. Maka apakah kita masih rasa ingin menangguh-nangguhkan amalan, kan? Maka jangan. Kita ada peluang lebih kurang 3 hari, banyakkan kita pulun 3 hari yang berbaki ni, kita baca lebih sikitlah Quran, kan? Kita sedekah lebih sikitlah, kita zikir bagi lebih sikitlah, kita sembahyang sunat bagi lebih sikitlah. Sebab apa? Inilah peluang yang kita ada. Allah nak bagi pahala tu banyak, kan? Sebelum ni Allah bagi 1, tapi hari ni Allah bagi 1000.
Kan sudah tentu kita perlu ambil peluang, jangan lepaskan peluang sementara masa itu masih ada. Kan? Tahun depan belum tentu bahagian kita untuk kita beramal. Mungkin 7 hari kita dah lepas, kita terlepas untuk kita mengejar peluang. Tapi tak bermakna kita rugi selama-lamanya. Masih ada 3 hari yang berbaki untuk kita cover balik, kan? Kalaupun kita tak menambah amalan yang baru, amalan biasa kita buat, tetap pahala kita banyak. Tapi kan lebih banyak kalau seandainya dalam Zulhijjah ini kita tambahkan sikit amalan, kan? Kita banyakkan sikit amalan, kerana ini peluang untuk kita dapat lebih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau sebut bahawa satu keistimewaan yang ada pada bulan Zulhijjah ini, kerana dalam bulan Zulhijjah ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang utama, ataupun dalam bulan Zulhijjah lah satu-satunya bulan yang dalamnya komplit atau sempurna rukun Islam yang kelima-lima tu. Bulan lain tak ada, kan? Syahadah ada dalam bulan Zulhijjah, sembahyang ada dalam bulan Zulhijjah, puasa ada dalam bulan Zulhijjah, zakat ataupun sedekah ada dalam bulan Zulhijjah, ibadah haji dalam bulan Zulhijjah. Ramadan ada ibadah haji tu? Tak ada. Dia ada syahadah, ada sembahyang, ada puasa, ada zakat, ada. Tapi haji, maka haji tidak dilaksanakan pada bulan Ramadan. Wukuf tidak dilakukan dalam bulan Ramadan. Walaupun pada malam Lailatul Qadar, maka tidak sah wukuf itu, kan? Jadi haji itu bila rukun Islam yang 5 itu terkumpul semuanya dalam bulan Zulhijjah, maka kita perlu sedar ini hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemuliaannya itu kita sedar perlu kita banyakkan kebaikan kita, dan kita cuba menghormati hari yang istimewa ini dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan mengumpat, jauhkan maki hamun, jauhkan kecam mengecam, jauhkan daripada menggosip, jauhkan benda-benda yang Allah benci ni, jauhkan. Sebab apa? Sebab ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi bayangkan kalau bulan yang Allah atau hari-hari yang Allah suka, tetapi kita cemarkan hari-hari itu dengan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi sudah tentu Allah Subhanahu wa taala juga benci dengan kita, sebab kita telah merosakkan kesucian, keistimewaan hari yang telah dipilih oleh Allah sebagai hari yang sangat istimewa. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu saya nasihatkan diri saya dan juga semua para jemaah sekalian untuk sama-sama kita rebut peluang dalam masa yang tidak banyak lagi ini, untuk kita meningkatkan amalan kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya perkara-perkara maksiat, perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting nanti pada 9 Zulhijjah ataupun pada hari Arafah, jangan tinggalkan puasa. Kalaupun hari ini kita tak puasa, semalam tak puasa, tapi paling-paling tidak 9 Zulhijjah kita wajibkan. Dia memang bukan hukumnya wajib, tapi wajibkan, paksa diri kita juga untuk laksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Saya sangat mengharapkan supaya kita dapat lakukan benda itu. Sebab apa saya sangat mengharapkan? Sebab kalau tuan-tuan buat dengan sebab apa yang saya sebutkan, saya juga dapat pahala daripada ibadah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat macam saya punya pahala, maka tuan-tuan pun sampaikan kepada orang lain. Jumpa kawan-kawan di pejabat, jom kita hari Rabu nanti kita puasa ramai-ramai, kan? Mereka puasa atas ingatan ataupun permintaan daripada kita. Diorang puasa, dalam pejabat ada 100 orang puasa. Setiap mereka berpuasa, kita pun ada pahala, kan? Kita bangunkan anak isteri kita puasa, kita juga dapat pahala. Jiran tetangga kita ketuk, tak payahlah ketuk pintu rumah dia, kan? Mana kita bagi tahu, ajak orang ramai, sampaikan mesej kepada grup kita, ajak besok Rabu jom kita puasa pada hari Arafah, kerana pahala sangat besar, ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai 10 Zulhijjah nanti, ibu-ibu khususnya jangan tinggalkan sembahyang sunat hari raya. Jangan tinggalkan. Sebab kadang-kadang alasan, kan,
kacau, rendang kat dapur, kan, apa lagi, gulai, jaga cucu, mandikan anak, akhir tinggal sembahyang sunat hari raya. Dan sembahyang sunat yang muakkad, sembahyang sunat yang berat, yang sangat dituntut oleh Nabi SAW. Kalaupun kita tak sempat sembahyang di masjid berjamaah, sembahyanglah kita kat rumah. Tak ada alasan dia kita nak tinggalkan sembahyang. Kenapa dah sembahyang? Tahun ni saya tak sembahyang, dah 3 tahun dah saya tak sembahyang raya. Siapa sibuk kat rumah ni nak mandikan cucu, mandikan anak, mandikan apa lagi, macam-macam lah buat sibuk kat rumah, kan. Tak ada alasan, kerana sembahyang sunat hari raya tak semesti kita buat berjamaah, kan. Jadi waktunya luas, kita boleh buat pukul 10 kan kita boleh buat, pukul 11 kita boleh buat, selagi mana tak masuk waktu zuhur kita boleh buat. Jadi ada alasan tak untuk kita tinggalkan sembahyang raya? Tak ada alasan, kan. Ataupun suami, isteri datang masjid, datang ke surau, suami sibuk kat dapur pula terbalik, kan. Jangan jadikan alasan untuk tidak sembahyang sunat hari raya, walaupun sembahyang seorang diri, sembahyang tu sah dan juga dituntut. Kalau tak boleh berjamaah, kita sembahyang kat rumah. Yang penting sembahyang hari raya, sembahyang sunat hari raya, walaupun kita sembahyang hanya berdua, kita belakang kita anak perempuan kita, kan. Jadi itu adalah satu perkara yang, satu ibadah yang sangat dituntut dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mukadimah kita malam ni. Itu baru mukadimah, tuan-tuan, tak masuk kitab kita lagi. Jadi malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam li Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Jadi malam ni kita akan sambung perbahasan kita yang lalu, yang membicarakan tentang hubungan antara anak dan juga kedua orang tua. Jadi kita dah habis dah membicarakan soal perkahwinan, bagaimana hukum hakam perkahwinan, sehinggalah sampai kepada perbahasan talak, kan, bila macam mana nak nikah, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan semasa bertunang, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan semasa merisik, apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan masa melaksanakan walimatul urus, maka apa hukum kita hadir ke majlis walimatul urus. Kemudian apa lagi? Kemudian bila dah ada isteri, pasti ada kadang-kadang berbeza pendapat ataupun kadang-kadang bertelingkah, maka apa adab ketika mana berlaku pertelingkahan. Itu semua kita dah bahaskan. Sampai bila melahirkan anak, maka dalam menamakan anak, kemudian membenkan anak kepada nama orang lain, mengambil anak angkat dan segala macam, itu semua kita dah bahaskan. Sampailah kepada bila anak tu dah besar, maka dia pula dengan ayah dan mak dia. Tadi membicarakan soal si ibu dan ayah dengan anak dia. Jadi bila mana anak dia dah besar, sekarang kita nak cerita pasal anak ni pula. Jadi apa undang-undang dalam Islam ataupun peraturan anak terhadap ibu dia, ataupun adab-adab seorang anak kepada kedua orang tua dia, iaitulah tidak boleh derhaka kepada ibu dan ayah dia. Sebab nak boleh dilahir ni, tuan-tuan, banyak fasa yang telah dilalui oleh ibu dan ayah tadi tu. Bermula daripada meminang, kan. Jadi bukan senang ayah kita dulu nak minang mak kita, bukan senang, kan. Jadi pengorbanan daripada ibu dan ayah sampai mereka melahirkan kita, menjaga, mengasuh, mendidik, memberikan pelajaran pendidikan agama kepada kita sampai kita besar, maka wajar ataupun tidak untuk kita jaga hati mereka, walaupun mereka itu musyrik sekalipun. Maka sebab, kan, jasa mereka dalam membesarkan kita itu dipandang tinggi oleh agama Islam, maka Islam melarang untuk kita menyakitkan hati mereka. Ini Islam, kan. Islam sampai macam tu, walaupun berbeza agama sekalipun. Maka si anak tadi, kalaupun contoh dia lahir daripada emak dan ayah yang tidak beragama Islam, maka apakah Islam kata? Maka jangan kau jumpa dah mak ayah kau, kau jangan tengok dia, kau jangan sayang dia dah, kau tinggalkan dia sejauh-jauhnya. Apakah Islam kata begitu?
Jadi Islam dia pandang daripada awal tadi tu, daripada mula si ayah tadi tu merisik, meminang, berkahwin, kemudian bla 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 sampai dia lahir. Bila dia lahir, mendidik dia, menyusukan dia, kemudian bla 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 bla, sampai dia dah besar tiba-tiba dia derhaka dengan ibu dan ayah dia. Maka itu satu perbuatan yang sangat hina, yang sangat keji, yang sangat salah besar di dalam agama Islam. Baik. Kemudian, maka di antara kederhakaan ataupun dosa yang si anak lakukan kepada ayah, dia ada yang salah anak kepada ibu dan ayah ni secara direct. Maksudnya dia maki mak dia, dia pukul ayah dia datang, mak dia datang ke sekolah, contoh dia malu kat cerita-cerita drama, tengok malu kawan-kawan semua orang kaya, tengok ayah dia datang naik teksi, naik Grab umpamanya, kan? Malu dengan kawan-kawan, dia kata itu bukan pak aku, itu pak menakan aku. Contohnya kan. Ataupun dia menyakitkan dengan cara yang lain, penting dia buat mak ayah dia sampai menangis dan sakit hati. Itu cara direct, kan? Dan ada juga cara yang kita secara tidak langsung, tetapi ibu dan ayah kita boleh, ada orang yang si anak dia maki mak ayah dia, kan? Ada si anak yang menyebabkan mak ayah dia kena maki. Mana bukan secara direct. Yang direct tadi dia fikir mak dia kata, dia maki hamulah mak ayah dia. Direct, kan? Tetapi ada juga si mak ayah ini dimaki, dihina, dicela, bukan daripada lisan dia, bukan daripada lidah dia, tapi dengan perbuatan dia, mak ayah dia kena cela. Itu termasuk dosa yang anak tu buat. Walaupun dia sayang kat mak dia, dia sayang ke ayah dia, tapi perbuatan dia menyebabkan mak ayah dia kena maki dan kena cela, maka itu termasuk perbuatan anak sebenarnya telah maki hamun mak ayah dia, kan? Iaitulah apa dia? Iaitulah membuat satu perangai ataupun perbuatan yang menyebabkan dicacinya dua orang tua, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, termasuk dalam dosa besar. Lebih dari itu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan gara-gara dicacinya dua orang tua hanya sekadar haram, tetapi termasuk dosa besar. Dia bukan hanya haram, tapi dia termasuk dosa besar. Perangai kita, perbuatan kita menyebabkan mak ayah kita kena maki hamun, kena caci, kena cela, kena buat macam-macam. Itu bukan hanya haram biasa, tapi dia termasuk dalam dosa besar. Bila termasuk dalam dosa besar ni tuan-tuan, dia perlukan kepada taubatan nasuha. Dia tak cukup dengan istighfar, dia perlu taubatan nasuha. Ada 4 benda kita kena buat, kan? Jadi bukan mudah. Apa perbuatan itu? Kata Nabi SAW, inna min akbaril kabair ayyal ana ar-rajulu walidayhi fastaghrabal qaumu ayyal ana rajulun aqilun mu'minun walidayhi wa huma sababu hayati. Faqalu wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa besar ialah seorang melaknat orang tuanya sendiri. Kemudian para sahabat merasa heran, bagaimana mungkin seorang yang berakal dan beriman akan melaknat kedua orang tua dia. Jadi kata Nabi SAW, di antara dosa besar yang sangat besar, dia ada dosa besar, tapi ada dosa besar yang sangat besar. Tak sama tuan-tuan, kan? Ada dosa besar ni banyak, kan? Fitnah orang, maki hamun orang, tapi ada yang lebih besar daripada itu, kan? Apa dia dosa besar? Dalam banyak-banyak dosa besar, dia lebih besar daripada yang lain, iaitulah orang yang telah melaknat kedua orang tuanya. Maka sahabat pun hairan, adakah orang yang berakal waras dia akan laknat mak ayah dia? Tak mungkin. Pasal kalau anak tu waras, anak tu yang beriman, anak tu anak yang akalnya sihat, dia tahu mak dia mengandungkan dia 9 bulan, melahirkan dia jenis 4,5 kilo pula, kan? Bukan senang nak melahirkan. Kemudian membesarkan anak tu apa bla bla bla. Bila dah besar, anak tu maki mak dia. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, adakah orang yang macam tu? Adakah seorang anak yang sanggup dan tergamak dia maki hamun atau melaknat mak dia? Maka kata Nabi SAW, kemudian mereka itu bertanya, bagaimana bisa jadi seorang akan melaknat kedua orang tuanya? Jadi macam mana?
Macam mana boleh terjadinya seorang anak itu melaknat mak dan ayah dia? Maka kata Nabi SAW, iaitu dia mencaci ayah orang lain, kemudian orang tersebut mencaci ayahnya, dan ia mencaci ibu orang lain, kemudian orang tersebut mencaci ibunya. Dia sayang mak dia sayang ayah dia, tapi dia bencikan jiran dia, ataupun dia marah dengan kawan dia, kemudian dia maki ayah kawan dia. Dia kata, bapak kau bla 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 bla. Kan? Kemudian kawan dia tadi tu, yang dia benci, yang bergaduh tadi tu, dia maki bapak kita pula. Kan? Dia kata, bapak kau ni ambil dia pijak kat kaki. Macam tu kan? Budak-budak sekolah dulu macam tu kan. Ambil ni kepala bapak kau, ni kat kaki dia, tunjuk-tunjukkan macam tu. Macam tu. Contoh. Kan? Jadi perbuatan kita itu, kita tidak secara langsung laknat mak ayah kita, bahkan kita sayang mak ayah kita, kan? Tapi dengan sebab kita maki hamun mak bapa orang lain, maka menyebabkan si anak tadi maki hamun mak ayah kita balik. Maka itu ibarat sama juga seperti kita melaknat mak ayah kita. Sebab kenapa mak ayah kita kena laknat tadi itu? Sebab perbuatan kita, kan? Apa perbuatan kita? Kita laknat mak ayah dia. Takkan budak yang sayangkan mak ayah dia, dia biarkan mak ayah dia kena laknat, sudah tentu dia balas balik laknat tu, kan? Macam contoh, kita lah contoh kan, marah dia kata, mak bapak kau tak ajar ke? Marah kawan ataupun seseorang, kemudian dia pun balas balik, mak bapak kau lagi tak cerdik, contohnya kan. Jadi perbuatan, percakapan kita itu yang menyebabkan orang lain maki hamun mak ayah kita, maka itu termasuk perbuatan kita sendiri, tuan-tuan. Maka sebab itu kita didik, kita ajar anak kita, jangan suka begitu, jangan suka bergaduh. Maafkan, didik supaya mereka suka memaafkan orang, dan bagi tahu memaafkan orang ini bukan kalah, kan? Bukan kita tewas, tapi kitalah orang yang kuat. Karena kata Nabi SAW, orang yang kuat itu ialah orang yang dapat menahan sabar dia, marah dia, walaupun dia boleh buat pada waktu itu, tapi dia tahan. Kan, itulah orang yang kuat. Waktu kita balik kerja jalan jam, kan? Kemudian tengah-tengah beratur dekat simpang tu orang potong queue. Itu memang panas betul lah masa tu, kan? Kalau kita yang dipotong queue. Satu ke lagi, tapi kalau dah 14 kereta potong queue macam tu, apa perasaan kita masa tu? Nak marah tak? Kan? Kita akan buka tingkap, kita akan maki dia, kan? Tapi cuba kita tanya balik diri kita, kan? Cuba kita tanya balik diri kita. Kalau siapa nak marah, semua ada, masing-masing ada sikap, ada dalam diri itu memang satu tabiat. Bila ada orang buat salah, kita akan marah. Benda tu biasa, Allah ciptakan benda tu ada dalam diri kita, kan? Jadi semua manusia akan rasa begitu. Tetapi cuba kita tanya diri kita, sebab kan kita nak cari pahala, kan? Kita nak cari kebaikan. Kalau kita marah umpamanya, apa benda yang kita dapat? Yang kita dapat hanya kepuasan pasal kita boleh marah dia. Bukan tingkap, kau tak ada otak ke? Otak letak kat lutut, tak guna punya budak. Kita kata macam tu, kan? Tapi cuba kita tanya diri kita lah. Cuba kita tanya diri kita, apa benda yang kita dapat kalau kita buat benda tu, kan? Tetapi kalau kita fikir secara positif, kalau kita nak fikir Allah Subhanahu Wa Taala tu sayangkan kita, kita akan fikir, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala lebih ke aku, kan? Aku sembahyang jemaah hari-hari ke? Aku sedekah banyak sangat ke? Aku punya baca Quran sehari berapa kali aku baca Quran? Zikir aku berapa banyak satu hari? Kan, jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sayangkan aku, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan. Semalam saya sembang dengan satu orang kawan. Jadi kawan ni, dia ada masalah jugalah dalam rumah tangga ni, kan? Dia seorang peniaga yang bukan senanglah nak dapat duit, tapi isteri dia gaji dia besar. Tapi isteri cukup berkira lah mesti nak duit daripada suami dia juga. Suami dia kerja dia tak, bukan senang, kan? Tapi isteri gaji dia besar. Tapi dia nak juga tuntut dengan duit yang banyak daripada suami. Katanya ada ini bahagian nafkah, yang ni duit belanja dia, yang ni duit dapur dia lain, kan? Dia nak banyak. Maknanya dia tahu suami dia kalau begitu, bahkan dia yang berpendapatan besar tadi itu, sepatutnya
Yelah, kita sama-sama hidup suami isteri, bantulah suami, sepatutnya begitu. Tapi menambah bebanan dan tekanan terhadap suami. Tapi dia kata, saya doa, kan? Saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak minta syurga Firdaus. Sebab dia kata memang saya dengar dalam ceramah, dia kata ustaz tu bagi tahu kalau minta syurga Firdaus. Jadi saya minta syurga Firdaus. Jadi saya kata, sebab kau minta syurga Firdaus lah Allah bagi ujian macam tu. Sebab nak masuk dalam syurga Firdaus, mana boleh ujian yang kecil-kecil. Dan kalau ujian yang kecil-kecil, duduk syurga kat bawah. Tapi kalau kamu minta syurga yang paling tinggi, maka dia punya ujian pun hak kau lah sikit. Ujian dia berat lah sikit. Jadi orang yang duduk di dalam syurga Firdaus tu, itu orang yang ujiannya hebat-hebat belaka. Jadi kalau kita nak syurga Firdaus, macam tu dia punya standard dia. Tapi kalau kau tak mampu, mana dia bukan syurga Firdaus, dia syurga yang bawah-bawah sikit. Kan? Jadi kita kena sedar yang itu. Kita nak yang terbaik, maka ada jalan bagaimana cara untuk kita dapat yang terbaik. Jadi kalau kamu nak dapat yang terbaik, contoh syurga Firdaus, maka wajarlah Allah hantar ujianlah yang lebih sikit. Pasal kita minta yang macam tu. Jadi kalau orang yang memikirkan yang baik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan nampak, oh rupanya Allah nak bagi pahala ke aku. Tak ada masalah pun nak potong queue, dan tak ada lah. Yang penting satu hari sampai juga waktu aku untuk aku jalan. Jadi kalau orang yang boleh sampai ke peringkat macam tu, dia boleh tahan sabar dia boleh redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pahalanya banyak. Tapi tak salah kita boleh marah dia, tapi soalnya kita dapat apa kalau kita marah dia, kan? Jadi kita didik anak kita macam tu. Kalau kawan buat salah, kau jangan ejek dia. Kalau kawan buat salah, kau jangan provoke dia. Kalau kawan buat salah, kau jangan maki mak ayah dia. Nanti aku pula yang kena maki. Jadi kita didik begitu, kan? Kita bagi tahu bahawa kita diam dan memaafkan itu bukanlah dalil ataupun petunjuk kalah dan tewasnya kita, bukan. Sebab kadang-kadang ego kita ada, kan? Bila kita mengalah, kita tak balas balik, kita maafkan, ni orang yang lembik, orang yang lemah, orang yang tak kuat. Sedangkan bukan begitu. Orang yang memaafkan, orang yang tidak membalas keburukan dengan keburukan, itulah orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbalik pada hadis tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melaknat mak ayah orang lain, akhirnya anak itu melaknat mak ayah kita, itu termasuk dosa besar kita, kerana kita menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kita dilaknat tadi itu. Baik. Kemudian yang seterusnya, pergi ke medan jihad tanpa izin orang tua tidak boleh. Jadi Islam punya menitik beratkan soal perlu menjaga perasaan orang tua, sehingga kan berjihad fi sabilillah ini satu perjuangan yang cukup besar dalam Islam. Pengorbanan, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, nak dapat pahala yang besar, perintah yang cukup agung dalam Islam. Maka dalam Islam, apa undang-undang dia? Maka perlu mendapat izin daripada ibu dan ayah, sekalipun kamu nak pergi berjuang, sekalipun kamu nak pergi berjihad. Kalau seandainya mak dan ayah kamu memerlukan kamu pada waktu itu, maka tidak ada alasan untuk kamu pergi. Jadi Islam sampai macam tu, tuan-tuan, sampai bagaimana kita seorang anak yang mak dan ayah banyak jasa kepada kita, perlu jaga hati dia. Jangan sampai dia terluka, jangan sampai dia menangis, kan? Hatta walaupun kita nak pergi berjihad ni, maka Islam kata apa? Nanti dulu. Kalau mak ayah kamu perlukan kamu, maka tangguhkan. Bahkan berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik. Macam contohlah contoh. Kita nak puasa hari Arafah, kan? Kita puasa. Pada hari Rabu kita puasa. Jadi kebetulan mak kita telefon daripada Johor Bahru, nak datang ke rumah. Jadi mak ni datang sekejap, dia tahu mak ringin, dah rindu kat cucu, nak tengok sekejap, lepas tu ibu balik-balik, kan? Jadi waktu tu kita sedang berpuasa. Jadi mak kita ni, kalau kita tak makan sekali dengan dia, dia akan sedih, dia akan duka cita, kan? Kita tahu. Maka Islam kata apa? Engkau buka puasa. Apakah rugi? Rugilah aku tak dapat puasa, tak dapat pahala puasa pada 9 Zulhijjah. Dapat,
kan? Dan sebab kamu meraihkan ibu kamu tadi itu, kalau kamu tak makan dengan dia akan kecewa. Kamu raihkan dia, pahala puasa kamu dapat, makan pun kamu dapat. Islam sampai macam tu, kan? Dengan sebab kamu meraihkan mak kamu, yang kalau kamu tak makan dia akan kecewa, dia akan jadi marah benci dengan kamu, kamu makan, maka pahala puasa pun kamu dapat. Pahala makan tak ada pahala lah, jadi makan pun kamu dapat. Pahala puasa pun kita dapat, makan pun kita dapat, kan? Tapi kalau mak kita tahu, oh kau puasa ke, tak apalah, kau terus kalah, tak apa ibu, tak ada masalah. Jangan mengada-ngada nak makan pula. Kalau kita makan, tak adalah pahala puasa tu. Makan kita dapat, tapi pahala tu kita tak dapat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi sekiranya cukup sekadar tu dulu untuk kita malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang pada tajuk tadi tu, pergi ke medan jihad tanpa izin orang tua. Ada banyak hadis yang didatangkan oleh beliau yang saya kira perlu kita kongsikan nanti pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.